di Indonesia. Baru-baru ini satu video sering tular di TikTok yang memaparkan sekumpulan penduduk di sebuah kampung beratur untuk meminum air rendam kaki yang didakwa sebagai air berkah di Indonesia. Menerusi klip berkenaan memaparkan seorang wanita mencium rendaman kaki seorang wanita yang didakwa sebagai hajah, sementara seorang lagi mencium rendaman kaki seorang lelaki. Menerusi sumber liputan 6, difahamkan air rendaman kaki itu milik jemaah Indonesia yang baru pulang menunaikan haji. Tinjauan pertama mendapati sesetengah kemah jemaah haji Malaysia di Arafah ditinggalkan dalam keadaan lebih bersih daripada sebelum ketibaan mereka. Malah ada yang bergotong royong menyusun tilam, selimut serta bantal dengan lebih teratur sebelum berangkat ke Muzdalifah. Ketika bermabit atau bermalam di Muzdalifah pula, rata-rata jemaah membawa plastik sampah masing-masing dan memastikan tiada sisa sampah sebelum bergerak ke Mina dengan menaiki bas. Di celah laluan kemah-kemah di Mina yang sempit juga menunjukkan tiada pembuangan sampah sarapnya rata-rata nama negara, guys. haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita sentiasa dikurniakan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah dan dijauhkan daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, bulan haji dah berlalu dah. Tahun hijrah pun dah berubah, tetapi jamaah haji Indonesia tak habis-habis viral lagi sampai sekarang ni. Yang baru-baru ni, cuci kaki, kemudian bekas cuci kakinya tu ada yang sapu dekat mukanya lah, ada yang minum lah, nauzubillah. Ini semua ni tradisi-tradisi yang perlu dihilangkan ya, sebab ini sangat bertentangan dengan ajaran agama kita, iaitu ajaran akidah Islam. Jadi semogalah generasi-generasi akan datang dapat mengubah tradisi ini, sebab kalau ditengok dari syariat Islam, ini sudah bertentangan ya, sangat-sangat bertentangan. Dan berbeza pula dengan jemaah haji di Malaysia. Jemaah haji di Malaysia pula dapat pujian dari negara Arab. Sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga pakaian. Masya Allah. Dan kalau dipikir Indonesia dengan Malaysia ni adalah negara tetangga, tetapi kalau ditengok daripada tradisi dan budayanya sangat berbeza. Entah kenapa, saya pun kurang tahu. Saya pun macam susah nak komen lah. Tetapi ya saya nak reaksi lah. Sebuah video yang sangat viral lah di media sosial ni, baru-baru ni. Macam ni pula. Tapi sebelum kita tengok videonya sama-sama, saya mohon sahabatku tekan dulu tombol subscribe-nya, like dan tekan tombol notifikasinya ya. Dan sahabat-sahabat yang sudah support channel ini, video ini ya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezekinya. Dan inilah yang sangat viral tentang jemaah haji di Malaysia ni. Walaupun bulan haji dah berlalu dah, bulan hijrah pun dah berubah, sekarang sudah masuk bulan Muharram, tapi video ni masih lagi viral sampai sekarang. Saya tak tahu ada lagi kah yang akan datang ni. Sebab yang saya upload tempoh hari tu haji bling-bling guys. Pakaiannya bling-bling dan Masya Allah, nauzubillah. Muslimah lah, jemaah haji muslimah, tapi leher, rambut kelihatan. Nauzubillah. Dan ini lain pula ceritanya. Ceritanya pula ni, jemaah haji ni baru dah tiba dari Mekah, dari Tanah Suci, tapi disiapkan baldi, lepas tu diisilah air dengan bunga, lepas tu dicuci kakinya di situ. Yang peliknya ada yang beratur orang nak ambil dia punya bekah, katanya lah air cuciannya tu. Nauzubillah, ada yang. Nah guys, inilah yang sangat viral ni dekat Indonesia ni, dekat media sosial ni, tentang jemaah haji Indonesia ni. Dicuci dia punya kaki. Lepas tu ada yang
ada yang sapu kat muka dia, ada juga yang minum katanya lah. Beratur lah gitu yang ambil air dia tu, bekas cuciannya tu, cucian kakinya tu. Aduh, pahaman apakah ini ya? Di Indonesia. Baru-baru ini satu video sering tular di TikTok yang memaparkan sekumpulan penduduk di sebuah kampung beratur untuk meminum air rendam kaki yang didakwa sebagai air berkah di Indonesia. Menerusi klip berkenaan memaparkan seorang wanita mencium rendaman kaki seorang wanita yang didakwa sebagai hajah, sementara seorang lagi mencium rendaman kaki seorang lelaki. Menerusi sumber liputan 6, difahamkan air rendaman kaki itu milik jemaah Indonesia yang baru pulang menunaikan haji. Kejadian itu berlaku pada minggu lalu di sebuah perkampungan di mana lokasinya tidak didedakan. Walau bagaimanapun perkongsian klip itu mengundang pelbagai hantaran negatif yang mendakwa perbuatan itu bersifat ajaran sesat dan tidak pernah diajari dalam Islam. Ada juga yang komen berkata Jabatan Islam di Indonesia harus bertindak dengan ajaran sesat sebegini supaya generasi muda tidak terikut dengan perkara yang tidak wujud itu. Tetapi Masya Allah, jamaah haji pula daripada Malaysia ni, Masya Allah, dapat pujian dari negara luar guys. Jamaah haji daripada Malaysia macam ni pula. Jamaah haji dari Malaysia pula dapat pujian macam ni. Seperti yang diberitakan daripada buletin. Keadaan sesak dan sempit tidak menjadi halangan kepada jemaah haji Malaysia untuk terus menjaga kebersihan. Sebaliknya, ia memberi semangat untuk mereka memastikan penginapan di Arafah, Muzdalifah dan Mina selesa untuk diduduki dalam tempoh operasi masyair. Terbaiklah. Inilah yang patut dicontohi. Tinjauan bernama mendapati sesetengah kemah jemaah haji Malaysia di Arafah ditinggalkan dalam keadaan lebih bersih daripada sebelum ketibaan mereka. Malah ada yang bergotong royong menyusun tilam, selimut serta bantal dengan lebih teratur sebelum berangkat ke Muzdalifah. Ketika bermabit atau bermalam di Muzdalifah pula, rata-rata jemaah membawa plastik sampah masing-masing dan memastikan tiada sisa sampah sebelum bergerak ke Mina dengan menaiki bas. Dijelah laluan kemah-kemah di Mina yang sempit juga menunjukkan tiada pembuangan sampah sarap merata-rata dan tabung haji menyediakan tong sampah di pelbagai lokasi. Kebanyakan kemah jemaah membuat peraturan tersendiri dengan mematuhi penjagaan kebersihan hingga ada yang menyusun slipper dengan teratur di dalam serta di luar kemah. Sementara itu, Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, beliau terharu dengan sikap ditunjukkan jemaah haji Malaysia. Disiplin tinggi jemaah Malaysia telah diketengahkan dalam program kebersihan masyair dan ternyata sikap itu berjaya membentuk kepribadian terpuji seperti mana misi program tersebut iaitu kebersihan mencerminkan kemabruran haji. Pada tahun ini apabila para jemaah haji Malaysia berada di Arafah, sebelum mereka meninggalkan Arafah untuk pergi ke Muzdalifah, mereka telah dapat membersihkan perkemahan di Arafah dengan bersihnya. Namun, dan kita dapat lihat sendiri akan usaha yang telah pun dilaksanakan oleh para jemaah haji kita. Begitu juga apabila berada di Muzdalifah, begitu juga para jemaah haji kita telah pun memberi kerjasama terhadap kempen ini dan telah pun kita lihat sendiri kebersihan yang dihasilkan di Muzdalifah. Sekarang ini kita berada di Mina pula dan insya-Allah mereka akan berada di sini sekurang-kurangnya 3 hari dan ataupun 4 hari. Jadi dengan itu satu masa tempoh yang agak lama untuk mereka juga bersama-sama membersihkan kawasan-kawasan dalam kemah, di lorong-lorong kemah dan juga di bilik air. Ditemui selepas melancarkan program tersebut, beliau berkata di Arafah sebanyak 200 kemah disediakan untuk jemaah Malaysia dan di Muzdalifah jemaah haji perlu bermabit beralaskan tikar di kawasan lapang. Keadaan di Mina agak mencabar kerana bukan sahaja melibatkan 600 kemah untuk jemaah Malaysia tetapi juga berada dalam kawasan yang sangat hampir dengan kemah umat Islam negara lain. Guys, itulah
perbezaan yang sangat ketara daripada jemaah haji Indonesia dan jemaah haji Malaysia. Tetapi ya bagi saya lah kita teruslah berprasangka baik, teruslah berpikiran positif. Mana yang kita nampak itu tak baik, kita jangan ikutlah. Mana yang kita nampak itu baik, kita ikutlah. Sebab ni hidup ni adalah pilihan. Jadi kalau kita nampak benda macam tak betul je, tak payah kita ikutlah. Bila kita nampak benda yang baik, kita ikutlah. Itulah yang kita mau tanamkan dari sekarang ni. Perubahan kehidupan, mentaliti. Mana tradisi yang bertentangan dengan agama Islam tu kita hindarilah, kita jauhilah. Sebab kadang-kadang tradisi ni daripada nenek moyang kita mungkin belum faham tentang akidah ataupun syariat agama Islam. Jadi kalaupun tradisi itu bertentangan dengan agama kita, ya alangkah baiknya kalau kita tinggalkan benda tu. Nah, itulah video yang sempat saya share pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang baik kita ikuti dan yang buruk kita buang jauh-jauh. Semoga kita mendapat ridhonya Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.